Selama lebih 50 tahun, GPS bekas BN telah dipilih dan diamanahkan untuk mentadbir Sarawak. Namun, dengan sumber semula jadi yang banyak, populasi kecil kita yang hanya mempunyai kira-kira 2.8 juta orang tinggal di salah sebuah negeri termiskin di Malaysia sejak 1963. Dengan pilihan raya yang akan datang untuk memilih kerajaan negeri Sarawak yang baru, kini sudah tiba masanya untuk semua rakyat Sarawak membuat penilaian sama ada GPS bekas BN dalam kerajaan telah berjaya atau gagal melaksanakan selama 11 penggal mentadbir Sarawak. Dalam kes ini, keadaan dan status ekonomi negeri kita. Pada 2019, KDNK Sarawak adalah RM149.7 bilion, manakala Selangor berjumlah RM357.8 bilion. Secara perbandingan, KDNK Sarawak hanya kurang daripada 10% daripada KDNK Singapura pada $374.4 bilion yang dicapai tanpa sumber semula jadi seperti minyak dan gas. Purata pendapatan isi rumah, pendapatan untuk seisi keluarga bagi Sarawak hanya RM5,218 sebulan berbanding purata pendapatan isi rumah RM8,210 sebulan untuk Selangor, sebuah negeri yang tidak mempunyai minyak dan gas. Dengan purata saiz isi rumah 4 orang bagi setiap isi rumah, purata pendapatan individu di Sarawak adalah kira-kira RM1,304 sebulan berbanding dengan jumlah keseluruhan negara kira-kira RM4,390. Bagi rakyat Sarawak yang berpendapatan di bawah gaji purata, mereka tahu bagaimana sukarnya kehidupan mereka hari demi hari kerana perlu bergelut untuk memenuhi keperluan. Sejak 50 tahun yang lalu, penduduk luar bandar Sarawak masih kekurangan jalan dan jabatan asas yang baik untuk menghubungkan rumah panjang atau kampung mereka. Kekurangan bekalan elektrik yang stabil dan air paip bersih, kekurangan sekolah yang betul, perumahan yang baik, penjagaan kesihatan dan sambungan internet. Dari segi kadar kemiskinan, Sarawak jauh lebih tinggi daripada angka kebangsaan. Terdapat sekurang-kurangnya 87,740 keluarga di Sarawak yang tinggal di bawah PLI. Bayangkan, kira-kira 90,000 isi rumah rakyat Sarawak hidup di bawah garis kemiskinan dan membeli makanan, pakaian, akses kepada elektrik, air, pengangkutan, persekolahan dan rawatan perubatan, apatah lagi cukup untuk membayar pinjaman perumahan atau kereta. Di antara 28 daerah termiskin di Malaysia, 13 adalah di Sarawak, 7 lagi adalah di Kelantan, 5 di Sabah, 2 di Kedah dan 1 di Pahang. Masih terdapat rakyat penduduk asal luar bandar bergantung kepada hasil hutan dan sungai. Kebanyakan kawasan tanah adat tidak dibangunkan secara komersial dan tanpa hak milik tanah yang betul dan tepat. Tidak ada skim atau bantuan yang bermakna dari GPS untuk membantu pemilik tanah asal untuk membangunkan tanah mereka sendiri secara komersial. Akses terhad ke pasaran dan perkhidmatan asas lain adalah perkara biasa di bahagian pendalaman Sarawak. Masalah terpencil bermakna majoriti kawasan luar bandar kita ketinggalan dari segi pembangunan dan peruntukan infrastruktur yang seterusnya mempengaruhi kos sara hidup yang diguna masyarakat luar bandar. Daripada membelanjakan banyak sumber negeri untuk projek besar seperti jalan utama kedua yang sangat mirip dengan lebuh raya Pen Borneo, sistem pengangkutan jalan dan sungai yang lebih baik di kawasan luar bandar akan meningkatkan akses kepada pasaran dan perkhidmatan yang menjadi asas untuk meningkatkan taraf hidup. Ramai penduduk luar bandar telah kehilangan pekerjaan selepas kemerosotan pengeluaran kayu balak, tetapi GPS tidak menawarkan sebarang bantuan sara hidup kepada mereka walaupun telah mengutip cukai hasil kayu yang lumayan sejak 50 tahun yang lalu. Malah ramai penduduk luar bandar menderita dari segi kewangan dan terdedah kepada godaan kewangan jangka pendek yang ditawarkan oleh GPS untuk terus mengundi mereka setiap 5 tahun untuk mengundi menggunakan Wan Rakyat supaya mereka dapat terus mentadbir Sarawak dengan janji yang tidak akan tercapai dan mengerahkan hak kita kepada Kerajaan Persekutuan. GPS dalam kerajaan telah menggunakan Wan Rakyat untuk mendapatkan sokongan badan-badan masyarakat dan rakyat di setiap kawasan pilihan raya menggunakan Wan MRP dan RTP secara terpilih hanya untuk mereka yang menyokong atau bersetuju dengan GPS atau amalannya. Semua wang kerajaan adalah wang awam milik semua rakyat Sarawak dan bukan hanya kepada penyokong GPS. Sarawak bukan sahaja mempunyai sebahagian besar penduduk luar bandar yang hidup dalam kemiskinan, tetapi sebilangan besar penduduk bandar kita juga hidup
dalam kemiskinan. Ia tidak masuk akal apabila Sarawak mempunyai jumlah gas asli dan sumber minyak tertinggi dan peluang tanah dan air yang banyak, namun terdapat begitu banyak orang miskin. Adalah tidak adil bahawa di bawah kerajaan GPS bekas BN bahawa sumber kekayaan dan wilayah laut telah diserahkan kepada kerajaan persekutuan untuk kemajuan di semenanjung Malaysia, manakala Sarawak kekal sebagai negeri miskin. Sarawak menyumbang separuh daripada rizab gas asli negara dan memiliki sekitar 30% daripada 5.85 bilion tong rizab minyak yang diketahui. Kerajaan BN negeri kini GPS tanpa kelulusan Dewan Undangan Negeri DUN mengerahkan hak minyak dan gas Sarawak dan 75% wilayah lautnya kepada kerajaan persekutuan melalui enactment Akta Pembangunan Petroleum pada tahun 1974. Hanya pendapatan untuk minyak dan gas itu sahaja, Sarawak kehilangan kira-kira 41 bilion ringgit setahun. Kehilangan hasil daripada minyak dan gas adalah kira-kira 14,600 ringgit bagi setiap rakyat Sarawak setahun. Sejak menjadi Ketua Menteri pada tahun 2017, Abang Johari telah melakukan projek-projek pembangunan melulu utama satu demi satu. Dalam Belanjawan 2019 dan 2020, Abang Johari telah melakukan sejumlah 45 bilion projek mega mewah yang kebanyakannya adalah inisiatif dirinya sendiri. Sejak Abang Johari menjadi Ketua Menteri pada tahun 2017, beliau telah bersungguh-sungguh menetapkan dasar-dasar yang tidak menentu dengan objektif yang salah. Terdapat banyak perbincangan mengenai Sarawak yang diberi lebih banyak pengertaan dalam industri minyak dan gas sebagai pertukaran untuk mengembalikan hak kami terhadap sumber minyak dan gas. Walau bagaimanapun, ternyata ada kekurangan ketulusan mengenai bagaimana perkara ini dapat diselesaikan. Sehingga tahun 1970-an, Malaysia kebanyakannya merupakan pengeksport getah dan biji timah. Negara ini berjaya mengatasi warisan penjajah yang membentuk struktur ekonomi berdasarkan keperkantongan komoditi utama dan membangun untuk menjadi pengeksport barangan perkilangan. Walau bagaimanapun, ekonomi Sarawak tidak berubah, kekal didorongi oleh ekspor komoditi utama sehingga ke hari ini dengan sumber asli yang berlimpah serta tanah yang luas. Dan selepas 60 tahun kemerdekaan, Sarawak sepatutnya menjadi antara pelopor dalam pencapaian ekonomi kita. Malangnya, selepas hampir 60 tahun dalam kerajaan yang sama di bawah BN dan kini dinamakan semula sebagai GPS, Sarawak berada di belakang di kalangan jiran-jiran dan rakan sebayanya. Khususnya untuk faedah majoriti rakyat Dayak, kerajaan harus mempunyai rancangan untuk membenarkan penduduk luar bandar memiliki tanah untuk pembangunan pertanian seperti kelapa sawit, kayu dan tanaman lain dan mempromosikan ladang peladangan pertanian seperti itu dan membantu mereka untuk membangunkan tanah mereka, tetapi kerajaan GPS tidak mempunyai inisiatif sedemikian. Selepas hampir 60 tahun kerajaan GPS, Sarawak hanya berjaya menyimpan dan mencapai rizab sebanyak 31 bilion ringgit pada 2019. Sebagai perbandingan, Maybank mempunyai dana sebanyak 33.2 bilion ringgit pada 2019 yang terdiri daripada keuntungan terkumpul sebanyak 27.1 bilion ringgit dan rizab sebanyak 6.1 bilion ringgit. Semakin besar rizab negeri, Sarawak akan menjadi semakin kuat dan lebih berdikari. Jika Sarawak tidak mempunyai rizab negeri yang kukuh, Sarawak akan bergantung kepada belas ehsan kerajaan persekutuan dalam segala yang Sarawak boleh atau tidak boleh lakukan. Dengan perbelanjaan tahunan sebanyak 10 bilion adalah wajar untuk rizab negeri Sarawak perlu ditingkatkan kepada 100 bilion ringgit. Namun, sejak menjadi Ketua Menteri pada tahun 2017, Abang Johari telah bersungguh-sungguh melaksanakan projek-projek pembangunan mega secara melulu satu demi satu, dan jika perbelanjaan atau komitmen pembangunan ini diteruskan diikuti dengan lebih banyak projek mega umpama berlari sebelum berjalan dengan cepat dan tidak bertanggungjawab, negeri akan melampaui had kewangan dan kapasitinya. Pada akhirnya, kerajaan akan mengurangkan rizabnya dan mungkin menghadapi masalah kewangan. GPS gagal mengawal penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Sarawak mempunyai antara kes baru tertinggi dengan semakin banyak kluster baru muncul dan beratus-ratus kes baru setiap hari. GPS juga gagal bertindak balas dengan cepat dengan kejatuhan aktiviti komersial dan pengeluaran ekonomi yang dicetuskan oleh pandemik.
kita tiada dasar pemulihan segera. Ini akan mengakibatkan kemunduran ekonomi, sosial dan kewangan yang teruk, diburukkan lagi oleh perbelanjaan GPS yang akan membuat perbelanjaan melulu untuk projek-projek mega yang melampau. Kemelesetan akan berlaku jika permintaan goyah, bekalan terhad dan pendapatan yang hilang mencapai tahap kritikal. Jelas sekali GPS berada dalam kesulitan dan tidak mempunyai keupayaan untuk mengambil tindakan segera dan radikal untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang akan berlaku. Malangnya, cukuplah dengan 58 tahun. Kita tidak boleh membiarkan kesilapan ini berpanjangan. Di bawah kepimpinan Ketua Menteri Abang Johari, status dan hal ehwal ekonomi Sarawak tidak menjadi lebih baik dengan rakyat yang hidup dalam keadaan miskin yang mengedihkan, tidak melihat peningkatan dan tiada harapan masa depan. Demi untuk generasi harapan dan untuk Sarawak kita yang tercipta, kita mesti bersuara.